InsyaAllah pakai share yang ada, pakai share insyaAllah. Mana yang ada pagi ni, ada kelapangan, pakai share insyaAllah. Yang ada pagi ni pakai share insyaAllah. Yang ada kelapangan, kita pakai share untuk kita terus berada dalam majlis ilmu. Dalam Syawal ni insyaAllah kita akan bersesi dalam kuliah duha lah, dalam kuliah duha pada Sabtu dan Ahad. Sepanjang masih lagi kita berada dalam keadaan PKPB ni insyaAllah. Kita akan bersiaran pada pukul 9 pagi setiap Sabtu dan Ahad dalam suasana PKPB ni insyaAllah. Ada pakai share. Okey. Tak lama pagi ni kita tak lama insya-Allah. Ustaz ni asyik tak lama tapi lama. Masya-Allah. Auzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar semua? Moga-moga berada dalam keadaan sihat dan sejahtera insya-Allah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan inayahnya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan pada pagi ini, Allah gerakkan kita pada pagi ini untuk kita berada dalam majlis ilmu, iaitu dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah kurniakan bagi kita rahmat, Allah kurniakan bagi kita barakah, Allah kurniakan bagi kita kehidupan yang sejahtera di dunia ini maupun sampai ke akhirat kelak. Walaupun kita berada dalam keadaan, masih lagi berada dalam keadaan PKP, masih lagi kita berada dalam keadaan kita tengah berlawan, berhadapan dengan COVID-19 ini. Moga-moga ada rahmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan asbab itu menambahkan lagi diri kita menjadi hamba yang bersyukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Puan Nurhati. Sihatlah insya-Allah. Dan juga pada yang lain, Cik Khairul, Abang Khairul dan sebagainya. Insya-Allah. Pakai share insya-Allah. Pakai share semua insya-Allah, pakai share. Pakai share semua insya-Allah. Insya-Allah pakai share semua yang ada. InsyaAllah pagi ni kita tak panjang, kita cerita pendek-pendek je. Jadi dengan sebab itu, kita hari ni Allah temukan kita dalam suasana beradanya di alam maya ni, di alam teknologi punya kak. Kita Allah temukan kita, walaupun kita tak boleh nak ke masjid, tak boleh nak ke surau, tak boleh nak menghadiri majlis ilmu, tetapi ada satu lagi yang Allah beri kepada kita kelonggaran, Allah beri kepada kita satu nikmat, iaitu nikmat teknologi. Nikmat teknologi ini yang sebelum ni jarang kita gunakan dan manfaatkan dia ke arah untuk kita mengadakan live sebegini. Jarang. Ada, bukan tak ada, ada.
Cuma jarang-jarang. Tapi kali ini Allah suruh kita manfaatkan dengan sebaiknya. Makna katanya bukan hanya Facebook ni untuk medan kita membawang je. Selama hari ni kalau kita lihat Facebook ni medan membawang lah. Hak ni kata korang ni, orang ni kata orang ni, yang ni kata orang ni. Ataupun sesi luahan. Nak luah pada Facebook. Nak luah pada Facebook. Sedangkan luahan pada Facebook tu tidak memberi apa-apa pun dalam diri dia. Adalah lebih baik bila mana kita berada dalam keadaan kegusaran, dalam keadaan tidak ada ketenangan, berada dalam keadaan gundah gulana, berada dalam keadaan kuciwa juga, kan? Berada dalam keadaan kuciwa dan sebagainya adalah lebih baik dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah adalah tempat yang selayak-layaknya untuk kita mengadu masalah-masalah kita, untuk kita mengadu silap salah kita, untuk kita mengadu kegusaran kita, untuk kita mengadu akan segala benda lah tuan-tuan. Akan segala benda lah. Mengadu kepada Allah. Bukannya mengadu pada Facebook, bukannya mengadu pada WhatsApp. Kerana apa? Mengadu pada Facebook dan WhatsApp ni, adakah dia boleh membantu memberi ketenangan kepada kita? Tidak mampu. Kerana apa? Dia tidak boleh memberi apa-apa manfaat, tidak boleh memberi apa-apa nikmat, rahmat ataupun apa jua kepada kita. Baik kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak membicara salah satu daripada wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Insya-Allah sepanjang kalau ada kesempatan masa untuk saya ke udara, kita akan manfaatkan satu buku daripada wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dalam buku ni ada 30 wasiat. Maka saya tak ambil lah ikut urutan, saya ambil ikut mana yang rasa terdetik, yang Allah beri ilham kepada kita untuk kita berbincang-bincang pada pagi ini. Bukannya mari nak mengajar, tapi nak kita bincang-bincang, nak kita ingat diri kita, mengingati diri kita, untuk kita supaya tidak leka, tidak lupa kepada diri kita, supaya mana kita sentiasa ditegur dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluk yang Allah hantarkan kepada kita. Jadi pada pagi ini terdetik untuk kita bersama. Jadi kita nak berkongsi salah satu daripada wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana wasiat ini bertajuk memperbanyakkan 5 perkara. Memperbanyakkan 5 perkara, tuan-tuan. Memperbanyakkan 5 perkara. Apa dia? Apa dia 5 perkara itu? Imam Syafi'i memberi wasiat berkenaan 5 perkara yang perlu diingati. Sambil-sambil itu pakai share semua. Pakai share. Mana ada kelapangan untuk kelas duha kita pada pagi ini, tazkirah duha kita pada pagi ini, pakai share belakang insya-Allah. Insya-Allah. Pakai share belakang. Ada lagi masa untuk kita share, ada lagi masanya. Pakai share, jangan tak share, tuan-tuan. Jadi apa dia wasiatnya? Yang pertama, perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa taala daripada menyebut makhluk. Wasiat pertama daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dia nyatakan di sini perbanyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita banyak menyebut nama manusia. Cuma kita lihat seharian kita. Mari kita sama-sama renung dan kita lihat, kita buat kajian sikit tentang diri kita. Satu hari, dalam masa tempoh satu hari, bermula kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Di antara 2 nama itu, iaitu menyebut nama Allah dan menyebut nama makhluk. Manakah satu di antara 2 nama ini yang banyak kita sebut?
kita buat kajian sikit. Hari ni kita buat kajian sikit. Kita kaji diri kita. Tak payah tengok ke orang lain lah. Tak payah tuning jari ke orang lain. Kita tuning jari kepada diri kita. Manasa, tuan-tuan. Manasa di antara dua nama itu yang banyak kita sebut. Nama Allah atau nama manusia. Mari kita tengok. Cuba tengok seharian kita, tuan-tuan. Mana satu yang paling banyak? Yang kita sebut, yang kita ulang, yang kita selalu lafazkan di lidah kita. Mana satu? Nama Allah ke nama makhluk? Jadi tak perlu jawab. Itu kita jawab kepada diri kita sendiri. Kita jawab pada diri kita sendiri. Sebab apa, tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Rasulullah SAW mengajar kepada kita banyak benda. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara dia ajar kita. Sehingga mana nak bangun tidur pun kita diajar dengan membaca doa. Sebab itulah dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dalam bab bangun tidur, apa yang dinyatakan dalam bab bangun tidur, hendaklah kamu melazimkan pada lidah kamu menyebut perkataan pertama yang keluar daripada lidah kamu adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan setiap pagi bangun tidur, lazimkan lidah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan kita menyebut. Sebab itulah kita lihat doa bangun tidur itu dia dimulakan dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nak menunjukkan yang nak memberitahu kepada kita, yang mengajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita akan satu nikmat yang perlu kita sangat-sangat syukuri. Kerana apa? Kita dapat bangun balik, bangun daripada tidur kita, mati kita yang harus. Sebab itulah bila dapat nikmat balik, Allah beri balik nyawa kepada kita. Lalu perkara pertama yang perlu kita lazimkan pada diri kita, lidah kita adalah menyebut alhamdulillah. Sebab itu segala benda yang dapat nikmat, kita habiskan dia dengan alhamdulillah. Begitulah dengan doa selepas makan, dia dimulakan dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita nak baca doa pun kita puji Allah. Alhamdulillah. Kita puji Allah. Makna katanya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dengan matlamat dan tujuan untuk kita sering memperbanyakkan menyebut nama Allah, berterima kasih kepada Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab itulah orang yang sentiasa menyebut nama Allah ini, Allah nyatakan dalam Quran, fadhkuruni wa dzkurukum. Siapa ingat ke aku, siapa yang sering menyebut nama aku, selalu dia ingat nama aku, selalu dia menyebut nama aku siang, malam, pagi, petang. Kita sebut, kita pun baca dalam doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita puji Allah, memuji Allah, maha sucimu ya Allah, siang dan malam, pagi dan petang kita puji. Sebab itu dalam salat pun kita puji Allah, menyebut nama Allah. Maka selazimnya bagi diri kita, kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan pagi, setiap kali kita bangun dengan melazimkan lidah kita menyebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan aku setelah engkau mematikan aku. Sesungguhnya kepada engkau kami kembali kelak. Allahu Akbar. Tabarakallah. Allahu barik fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini jarang orang nak basahkan lidah dengan menyebut nama Allah. Kadang-kadang dia sebut nama Allah, dia waktu dia kenyang je lah. Waktu dia kenyang,
Kadang-kadang waktu bersin pun dia susah nak sebut alhamdulillah. Betul tak tuan-tuan? Lupa kan, dia mesti Hashim dia kata. Sunat kita menyebut alhamdulillah. Sebab apa? Bila bersin menyebut alhamdulillah. Kenapa waktu menguap kita sebut a'udzubillah? Beza tuan-tuan kan. Bila menguap tutup dengan tangan kiri ni, dengan kaki kiri ni, tangan kiri belakang tutup menguap. Lalu kita kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tapi bila bersin kita sebut alhamdulillah. Beza tuan-tuan. Sebab apa? Bersin tadi adalah satu asbabnya adalah untuk mengeluarkan. Bila setiap kali bersin dia menggerakkan hampir jutaan urat kita. Jutaan urat kita, dan dia mengeluarkan penyakit daripada bersin itu. Sebab itulah bersin, bila keluar bersin kita kena sebut alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Sebab apa? Mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri. Lalu orang yang mendengarnya sebut apa? Sebab apa orang yang dengar? Ingat tak? Kita sebut apa? Yahdikumullah kan? Kita sebut balik, jawab balik. Nak ceritanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perkara pertama yang disebut dalam wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini ialah dengan memperbanyakkan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana apa? Kena mengurangkan menyebut nama-nama makhluk. Kena kuranglah sebut nama makhluk tuan-tuan. Memanglah benar makhluk ramai. Kita ramai tahu makhluk yang berbuat baik sedikit kita puji. Makhluk kadang-kadang dia buat benda baik kita puji habis-habisan. Betul tak? Betul ke tak? Betul tak tuan-tuan? Makhluk ni dia buat baik kita duduk pakak puji sehari sepetang puji. Sampai ke malam, sampai ke hari esok dia duduk puji-puji makhluk ni. Baguslah dia tolong ni, baguslah dia buat ni, baguslah dia buat tu, baguslah dia ni, baguslah itu, segala benda dia puji ni manusia buat. Tetapi dia terlupa dalam setiap perlakuan yang dia buat oleh makhluk itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mana dia memuji makhluk tadi sampai terlupa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa di situ. Dia lupa nak puji Allah. Kan? Dia lupa untuk menyatakan Allah lah yang menggerakkan. Allah lah yang menentukan. Allah lah yang menetapkan kita. Allah lah yang menggerakkan, menyuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Tiba-tiba ada panggilan masuk lah tuan-tuan. Ada panggilan masuk pula. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, mau kita tengok diri kita tuan-tuan. Sama-sama kita renung diri kita. Kita banyak menyebut nama Allah atau kita banyak menyebut nama makhluk? Terkadang begitulah keadaan kita. Bila makhluk kita puji habis-habisan, kita puji. Puji manusia ini, puji. Tak salah puji itu tuan-tuan. Tidak salah puji itu. Kan? Tidak salah. Tetapi yang salahnya bila mana dia memuji sampai lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia puji-puji sehingga mana lupa yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang tak nak tu tuan-tuan. Itu yang tak nak tu. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Takut kita lebih banyak memuji Allah, memuji makhluk, menyebut nama makhluk daripada kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak gitulah keadaan kita. Jangan kita jadi hamba yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Dalam ayat Quran yang lain menyebut sesungguhnya yang bermaksud sesungguhnya lelaki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah kurniakan bagi dia, Allah sediakan bagi dia dua perkara. Apa dia? Perkara yang pertama yakni maghfirah. Allah berikan sedia bagi dia maghfirah, yakni keampunan, dan yang kedua ajran azimah, yakni pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Ini dua benda ni tuan-tuan. Makhluk, orang lelaki, az-zakirin wa zakirat. Orang lelaki yang berzikir dan orang perempuan yang berzikir, dan banyak zikirnya, banyak dia ingat, banyak dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah sediakan bagi dia dua perkara, iaitu yang pertama maghfirah, yang kedua ajran azim. Tuan-tuan, Allah sediakan keampunan bagi dia, Allah beri keampunan bagi dia, dan yang kedua Allah beri pahala, ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita naklah hari ini perbanyakkan kita menyebut nama Allah. Jangan dilupakan kita menyebut nama Allah. Mulakan perjalanan dengan menyebut nama Allah. Sebab tu kita naik kenderaan, kita puji Allah, betul tak tuan-tuan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita puji Allah, Maha Suci Allah lah yang menggerakkan kenderaan tu, menggerakkan diri kita, menggerakkan pacuan pak roda kita, motor kita, semuanya Allah. Jangan lupalah puji Allah. Sebab itu barakah perjalanan kita. Sebab apa? Sebab kita mulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap perlakuan pekerjaan kita hendaklah dimulakan dengan basmalah ini, dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga kita digolongkan. Kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang sentiasa memperbanyakkan menyebut nama Allah. Ingat tak lagi saya sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni, ada dua kalimah yang sangat ringan di lidah. Sangat ringan di lidah dan sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ringan di lidah tapi berat timbangan, dan mendapat Habibur Rahman, dapat kekasih, dapat kita kasih sayang daripada Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Bila orang, sebab itulah tuan-tuan ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW ada menyebut ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Senang cerita tuan-tuan. Nak dapat kasih sayang seseorang, kena sebut nama orang tu. Kita sebut sayang, kita sayang ke orang, kita sering-sering menyebut nama orang. Betul tak? Begitulah kita sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita banyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak menyebut, kita banyak bersolawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bila kita ingat cinta ke Rasul, kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita bila ingat je, kita akan sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Tanda apa? Tanda rindu kita kepada Rasulullah SAW. Sebab apa tuan-tuan? Kena kita kena ingat Rasulullah pernah sebut, Rasulullah SAW pernah menyebut, Rasulullah sebut dalam satu hadis lain, man Allahumma salli ala Muhammad, dalam mafhum masuknya hadis Nabi SAW tu tiba-tiba lupa pula tuan-tuan. Dalam masuk hadis Nabi SAW tadi Rasulullah menyebut man ahabbani. Okey, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada baginda Nabi SAW, kana ma'in fil jannah, sesungguhnya dia akan bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Dan hadis satu lain Rasulullah menyebut, kamu akan berada bersamanya, Allahumma salli ala Muhammad, kamu akan berada bersamanya di dalam syurga dengan orang yang kamu kasihi. Itu dah salah satu mafhum hadis Nabi SAW. Maka begitulah kita, bila mana kita kasih kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak mengingatkan Allah. Kita bukan mengingatkan Allah pula, kita banyak menyebut, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam hadis yang saya sebut tadi tuan-tuan, hadis yang ringan lidah, berat timbangan, dan mendapat kasih sayang daripada yang Maha Pengasih. Apa dia? Subhana rabbiyal azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tu dia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, satu hari dia menyebut kalimah ini dengan jumlah yang agak banyak, iaitu satu hari 1000 kali dia sebut.
Kita buatlah semampu kita mampu buat. Dalam keadaan kita duduk sekarang ni tak ada buat apa, baik kita sebut nama Allah, perbanyakkan menyebut nama Allah, perbanyakkan bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama dalam wasiat Nabi, dalam wasiat Imam Syafi'i, yang ini berbanyakkan 5 perkara. Dan kita pergi kepada wasiat dia yang kedua, perkara yang kedua. Apa dia perkara yang kedua? Yang ini perbanyakkan menyebut akhirat. Yang kedua, perbanyakkan membicarakan hal-hal akhirat. Banyakkan kita bicara hal-hal akhirat. Tuan-tuan, banyakkan kita bicara hal-hal berkenaan dengan akhirat ni. Tuan-tuan, kita duk banyak cerita hal dunia saja. Hari-hari duk cerita hal dunia, hari-hari duk menyebut hal dunia. Mana kata yang banyak kita sebut ialah tentang dunia lah. Kita banyak menyebut tentang hal dunia. Tuan-tuan, banyak kita menyebut tentang hal dunia, kurang kita menyebut tentang akhirat. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita terkadang lupa nak berbicara tentang kampung halaman kita. Tidak, tuan-tuan. Kita lupa nak berbicara tentang kampung halaman kita yang dikhabarkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW berkenaan dengan syurga. Masya Allah, satu nikmat yang sangat tidak dapat dinilai, tidak dapat ditandingi dengan keindahannya, kecantikannya berbanding dengan dunia kita. Tentang akhirat yang begitu hebat, tentang syurga yang begitu hebat, tentang akhirat yang begitu dahsyat siksaannya bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang musyrik kepada Allah, bagi mereka yang munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sebaik-baiknya kita banyak membicarakan tentang akhirat kita. Bagaimana kita di sana? Bagaimana keadaan kita di sana? Adakah kita berada dalam keadaan yang cemerlang, gemilang, terbilang, atau yang kecundang? Kita banyak membicarakan al-akhirat. Mana katanya banyak membicarakan tentang hal-hal ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Bukan bermaksud kita tinggal dunia ni gitu, tak. Mana katanya dalam hal dunia itu ada bicara akhiratnya. Dalam hal dunia, dia buat hal dunia itu ada benda yang mengingatkan dia kepada akhirat. Dalam dia melakukan kerja di dunia itu ada benda yang dia patut ingat tentang akhiratnya. Banyak dah duit, rezeki ada, kan? Allah bagi rezeki banyak, tapi jangan lupa menyebut tentang akhirat. Macam mana caranya? Banyakkan bersedekahlah. Banyakkan bersedekahlah. Banyakkanlah kita memberi, menghulur. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas ni, tangan bukan atas, masuk tangan atas macam ni. Maksudnya tangan yang memberi, yang menghulur adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka Allah bagi nikmat. Maka kita setiap kali buat benda, ingat tentang akhirat. Kerana apa? Akhirat ada tempat yang abadan. Kekal kita di sana. Dengan amalan yang kita buat di dunia tadi, amal soleh yang kita buat di dunia tadi, Allah kekal, Allah berikan kepada kita akhirat yang sangat hebat. Sangat sempurna, sangat orang cakap apa, dihindar daripada segala fitnah dan azab akhirat. Maka sebab itulah bagi kita kena perbanyakkan menyebut tentang akhirat, supaya mana tidak banyak kita membicarakan tentang hal dunia, sehingga mana dunia berjaya menipu daya dia. Dunia ni bahaya, tuan-tuan. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha yuwafi ilaihim a'malahum wal Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Rum ayat 15 dan 16, menyatakan barang siapa yang nak sangat kepada dunia dan perhiasan dunia. Siapa dia nak sangat? Man kana yuridu, barang siapa yang nak sangat kepada kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah akan beri kepada dia, Allah bayar kepada dia dengan apa yang dia perlakukan, apa yang dia buat.
dan Allah tidak merugikan dia sedikit pun. Sebab apa duk cerita banyak hal dunia, nak itu, nak ini, nak itu, ini, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Segala benda membicarakan tentang dunia sehingga mana terlupa dia tentang hal akhirat. Lalu Allah beri apa kepada orang yang nak sangat kepada kehidupan dunia dan perhiasan dunia ini? Allah berikan pada ayat yang ke-16, ulaika allazina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Allah kata, orang-orang yang nak kepada dunia dan perhiasan dunia ini, Allah bagi ke dia ke akhirat tadi tak ada apa dah. Tak ada apa. Dekat akhirat dia jadi muflis. Dia jadi muflis di akhirat. Miskin dia di akhirat, yang dia dapat illan nar, kecuali api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu dia yang dapat. Dia dapat apa? Dia dapat api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapat hanyalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak kenyaknya kita, tuan-tuan. Lalu Allah nyatakan dalam ayat itu, dalam lanjutan ayat itu, dekat akhiratmu tak dapat dah, tak dapat apa. Yang dapat pula hanyalah neraka Allah. Dahlah dapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah beri apa lagi kepada dia? Allah beri kepada dia, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dalam suratul Hud ayat 15 dan 16. Kita rum saya. Suratul Hud ayat 15 dan 16. Dan di sana tiada guna segala apa yang mereka usahakan, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan dahulu, yakni di dunia ni. Sebab itulah sering-sering kita memperbanyakkan al-akhirat. Kerana apa? Kehidupan kita di dunia ini sekejap, sementara. Sementara saja hidup atas dunia ni, tuan-tuan. Agak-agak baru berapa minit saya selalu sebut benda ni, tuan-tuan. Sebagai apa? Ingat-ingat diri sendiri. Kita hidup atas dunia ni baru berapa minit, tuan-tuan. Baru berapa minit. Umur yang 100 tahun pun barulah sejam lebih dia hidup. Kan? Sejam lebih baru hidup. Umur yang 100 tahun lebih dan sebagainya. Ini kan pula umur kita baru berapa, tuan-tuan? Baru berapa lama kita hidup? 10 minit, 15 minit kita baru hidup. 20 minit kita baru hidup. Tapi banyak mana kita telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana kita telah membuat sehingga mana kelupanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, untuk mengelak daripada kita terkena dengan tipu daya dunia, perbanyakkanlah diri kita membicara tentang akhirat. Sebab apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercucuk tanam bagi akhirat, tuan-tuan. Kita cucuk tanam dekat akhirat. Kerana apa? Disebutkan oleh dalam hadis Nabi SAW, manusia yang paling cerdik ialah manusia yang mengingati akhiratnya, yang mengatur kehidupan akhirat dia. Itu manusia paling cerdik, tuan-tuan. Manusia paling cerdik ialah mereka yang mengatur kehidupan akhirat dia. Tetapi manusia yang paling celaka, paling tu, ialah manusia yang mengikut kehendak, keinginan hawa nafsu dia, sehingga mana dia terpengaruh dengan kehidupan dunia. Sebab itulah, tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita terpengaruh dengan kehidupan dunia, yang kaya nak terus bertambah kaya, yang nak kaya bertambah kaya, yang tak kaya nak kaya, tak salah. Kayalah, tuan-tuan. Kayalah, baguslah orang Islam itu kaya. Tetapi jangan kita jadi kaya yang kedekut pahit. Jangan kita kaya sehingga mana lupa tanggungjawab dan amanah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma la yanfa'una malun wal banun. Dekat akhirat nanti tidak ada lagi manfaat lagi, tak memberi manfaat lagi malun, harta-hartamu dan anak-anakmu. Tak manfaat lagi dah, tuan-tuan, harta. Kaya-kaya tak ada masalah, kayalah. Baguslah kaya, tetapi jadilah orang kaya seperti mana Abdul Rahman bin Auf. Jadilah kaya seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seperti mana Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anhu, seperti mana Sayyidina Zainab rahimahullah taala radhiyallahu anha, yang sentiasa memberi sedekah, memberi infak, memberi segala benda kepada orang yang susah.
Sebab apa? Dia perbanyakkan menyebut al-akhirat dalam kehidupan dia. Kurang dia membicarakan tentang hal dunia. Kerana apa? Tipu daya dunia sangat hebat kepada diri kita, tuan-tuan. Dunia akan sering menipu daya kita. Dunia akan sering menarik diri kita supaya mana kita berminat dengannya. Berminat dengannya. Dia pujuk rayu kita. Dunia ni, Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia melambai-lambai kepada mailah. Sebab itulah tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Guru saya kata, kan, dunia ni dia bersifat macam ni, tuan-tuan. Allah tak ada apa kat tangan. Dia macam ni, tuan-tuan. Contohnya macam mana? Okey. Ini dunia, tuan-tuan. Ini dunia. Ni dunia. Okey, tak apa lagi saya nak ambil. Tak ada apa dah ke depan saya ni, tuan-tuan. Okey, tengah-tengah ni kita tengah-tengah. Ni kita, tuan-tuan. Ini dunia, ni kita. Sebelah sini ada satu lagi. Apa benda nak ambil? Ni. Ini. Yang ni satu lagi akhirat. Ni akhirat, kan, tuan-tuan. Ini dunia, tengah-tengah ni, tengah-tengah ni kita. Ini akhirat. Ini akhirat, tuan-tuan. Ini dunia, tengah ni kita, ini akhirat. Okey. Maka guru saya kata, tuan-tuan, kita tengah-tengah ni kan. Ni kita contohlah, ni kita dua kaki. Tuan-tuan. Guru saya kata, akhirat pula. Dunia ni dia bersifat bergerak ke depan. Dia bergerak ke depan. Dia bergerak ke depan. Tapi tak perlulah saya berdiri bergerak meninggalkan live ni. Dia bergerak ke depan sana. Tuan-tuan, bila kita melihat sesuatu yang bergerak, dunia ni ibarat kita tak kira lah apa benda, kita melihat sesuatu yang bergerak, apa yang kita buat? Apa kita lakukan? Tuan-tuan, apa kita buat? Biasa kita benda-benda bergerak, kita buat apa? Sudah semesti kita akan mengekorinya. Dia akan mengekori, ikut. Kan, mengekorinya. Ada yang mengekor dengan perlahan, ada yang mengekor dengan agak laju, ada yang mengekor agak lebih laju, ada mengekor yang sangat-sangat laju. Betul tak, tuan-tuan? Tak ada orang kejar tiang, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada orang kejar tiang. Nampak sangat gila. Benda tak bergerak pergi kejar. Nampak sangat tak betul, tuan-tuan. Betul tak? Pergi kejar kereta. Buat apa tu? Kejar kereta. Dia kata kejar kereta. Sedangkan kereta tu tak bergerak pun, tuan-tuan. Dia pergi kejar. Pelik sangat orang nampak, tuan. Ini betul ke tak betul, tuan-tuan? Kan? Jadi bila mana sesuatu yang bergerak tadi, tuan-tuan, kan, bergerak kita kejar. Ada yang berkejar sekadar qanaah sahaja. Cukuplah kehidupan dia. Ada yang dia berkejar untuk ini, ada dia berkejar untuk di dunia tadi. Tetapi dunia akan menarik kita supaya kita mengejar. Tuan-tuan. Sehingga mana ada yang terbabas, terjerumus, terjatuh ke dalam dunia tadi, sehingga mana dia menumpukan diri dia kepada kehidupan dunia dengan mengejar pangkat, dengan mengejar kemewahan, dengan mengejar kehormatan, dengan mengejar nak jadi orang puji dia, dengan mengejar itu, dengan mengejar ini. Sehingga mana lupa untuk dia memperbanyakkan diri dia membicarakan tentang kehidupan dia di akhirat. Ini yang berlaku kepada diri kita, tuan-tuan. Maka guru saya kata, akhirat ni, tuan-tuan, akhirat ni bersifat sebagaimana pula. Akhirat ni dia bersifat I follow. Dia sifat gitu, tuan-tuan. I follow. Sekuat mana tuan-tuan kejar dunia, selaju mana tuan-tuan kejar dunia, segagah mana tuan-tuan mengejar dunia, akhirat ni, tuan-tuan, tidak pernah sekali meninggalkan kita. Dia sering berada di belakang kita ni, tuan-tuan. Dia sering, you laju, you kejar laju, I kejar pun laju. You kejar laju dunia, I kejar pun laju akhirat kata. Tetapi sebab apa kita sudah berminat dengan dunia, terjerumus kita dalam keseronokan dunia, terlangkup kita, terjatuh kita dalam keseronokan kenikmatan dunia, sehingga mana akhirat yang duduk belakang ni dia tak bukan cara dah. Sebab satunya pengaruh DVD lah, tuan-tuan. Pengaruh DVD, pengaruh DVD ni. Pengaruh apa? Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Tak pandang-pandang dia ke belakang. Sedangkan akhirat tidak pernah memisahkan diri dia dengan kita. Paling sikit je
Kan, mu paling sikit Allah nampak dah akhirat. Mu paling je sikit insya-Allah nampak akhirat. Nampak pintu taubat terbuka, nampak jalan untuk menuju kepada Allah, nampak jalan untuk menuju kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana keseronokan dunia tadi telah mengaburi mata kita, fikiran kita, akal kita, jasad kita dan segala benda hati kita, maka lupa pada akhirat ni. Lupa. Sebab itulah bila mana manusia duduk telah meletakkan diri dia di dalam kehidupan di dunia, sebab itulah dia memperbanyakkan diri dia membicarakan tentang hal dunia daripada dia membicarakan tentang akhirat, yakni kampung halaman kita yang kita sama-sama nak kembali kelak. Yang sama-sama kita nak kembali kelak. Ya Allah janjikan bagi kita, kan? Allah janjikan kepada kita apa? Alladzina yu'minu Allahumma salli ala. Allah janjikan kepada kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Lalu Allah nyatakan sanudkhiluhum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan amal soleh, kami akan masukkan kamu. Sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan kamu. Nak ceritanya Allah akan masukkan kita. Siapa dia Allah akan masukkan kita? Allah akan masukkan siapa? Ya, ini orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Masukkan ke mana? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, ini ke dalam syurga yang mana syurga itu mengalir di bawahnya beberapa batang anak sungai. Lalu Allah nyatakan khalidina fiha abadan. Maka kekallah kamu di dalamnya selama-lamanya. Kekallah kamu di dalamnya selama-lamanya. Kan, kekallah kamu dalamnya selama-lamanya. Kan, kekal kita dalam dia selama-lamanya. Wa'adallahi haqqan. Dan itulah janji Allah yang sebenar. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah ada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Ada ke tak, tuan-tuan? Ada ke tak perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, ke mana, tuan-tuan? Ke mana, tuan-tuan? Mana kita, tuan-tuan? Mana kita, tuan-tuan? Tak yakinkah kita dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Tak yakinkah kita akan segala apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran? Sebab itulah memperbanyakkan lagi kita membicarakan al-akhirat. Buat kerja apa-apa untuk akhirat. Lakukanlah apa jua perkara pun untuk akhirat, tuan-tuan. Untuk akhirat. Untuk akhirat, tuan-tuan. Buatlah untuk akhirat, tuan-tuan. Lakukan apa jua untuk akhirat, tuan-tuan. Jangan kita buat benda kerana kita nak dapat kemasyhuran. Jangan kita buat satu benda untuk mendapat kemewahan. Kan? Jangan kita buat benda untuk kita dapat pujian dan sebagainya. Tak ke mana, tuan? Tak ke mana? Tak ke mana kita? Tak dapat apa-apa kita. Jadi tuan-tuan, itulah yang kedua, wasiat Imam Syafi'i rahimahullah taala masa istimewa, tuan-tuan. Yang ketiga, wasiat Imam Syafi'i yang ketiga,
Perbanyakkan menyebut dan mengingati mati, tuan-tuan. Perbanyakkan menyebut dan mengingati mati, tuan-tuan. Banyak ingat mati, tuan-tuan. Banyak kita menyebut dan mengingati mati. Kerana apa? Telah bersabda baginda Nabi SAW, banyak-banyaklah mengingati perosak kelazatan. Banyak-banyaklah kita mengingati perosak kelazatan. Artinya itu kita patahkan kelazatan, ini kesedapan dunia ini, hingga putus tiang-tiangnya untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau binatang itu tahu tentang kematian sebagai apa yang diketahui oleh anak Adam, engkau tidak akan memakannya hingga gemuk, tuan-tuan. Ingat mati, tuan-tuan. Banyak mati, nyebut mati. Sunat. Dia sunnah, memikirkan mati ini adalah sunnat. Bukannya suruh tuan-tuan ambil tasbih, ambil buah tasbih tu kan. Tasbih mati. Tak, bukan gitu, tuan-tuan. Makna katanya ingat je, ingat fikir. Yang kita buat satu benda tu ingat, sebelum nak buat benda jahat ingat, mati pula dalam keadaan merompok. Auzubillah. Mati pula dalam keadaan berkaraoke, tuan-tuan. Auzubillah. Mati pula dalam keadaan mengumpat. Auzubillah. Mati pula dalam keadaan kita meragut. Auzubillah. Mati pula dalam keadaan kita berzina. Auzubillah. Mati kita dalam keadaan minum arak. Auzubillah. Mati dalam keadaan kita ambil rasuah. Auzubillah. Mati dalam keadaan kita mengkhianati rakyat. Auzubillah, tuan-tuan. Mati dalam keadaan kita kufur kepada Allah. Waliyadzubillah, tuan-tuan. Sebab itu kena sering ingat mati. Sesungguhnya orang yang sentiasa mengingati mati ini, dia telah memutuskan kelazatan dunia dan tiang-tiang yang kukuh di dalam diri dia, yang mana cinta dia kepada dunia tu dia akan runtuh. Tiang tu pun akan roboh, tuan-tuan. Tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, natang ni Rasulullah sebut apa? Rasulullah kata, anda katalah binatang ni dia tahu mati tu mana manusia tahu akan mati, dia pun tak makan hingga gemuk, tuan-tuan. Dia pun rasa takut, dia pun rasa risau, dia pun rasa tak boleh lah makan, duk makan kita tak, lepas makan. Waktu puasa Ramadan pun dia makan. Orang suruh puasa dia makan. Sebab apa? Duk kerja makan jelah kerja dia. Alhamdulillah, minta Allah jauhkan. Sebab itulah dengan mana kita banyak menyebut dan mengingati mati ini adalah salah satu untuk merosakkan, memutuskan rasa cinta kepada dunia tadi. Memutuskan rasa cinta kepada dunia tadi. Sebab apa? Kita nak jumpa dengan Allah, kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita sentiasa menyebut, berzikir-zikir, melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah telah berkata Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, adakah seseorang yang dihimpunkan bersama para syuhada? Sayyidatina Siti Aisyah tanya Rasulullah SAW, adakah kita boleh dihimpunkan bersama dengan para syuhada? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, iaitu siapa dia? Orang yang mengingati mati sehari semalamnya 20 kali. Anda kata kita berhimpun bersama dengan para syuhada sehari semalam, Rasulullah kata kena mengingati mati sebanyak 20 kali. Kita berapa kali, tuan-tuan, sehari kita ingat mati? Kau tak ingat mati belaka? Sebab tu duk puluh ni duk buat dosa je. Sebab apa sebab kita jarang untuk mengingati mati, tuan-tuan. Betul ke tak? Maka tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, macam mana kita, tuan-tuan? Macam mana kita, tuan-tuan? Macam mana kita? Macam mana kita, tuan-tuan?
Muh kita lah tuan-tuan. Perbanyak kita ingat mati. Ingat mati tuan-tuan. Zikir sama ingat mati. Sebab apa tuan-tuan ibarat mati Allah Subhanahu Wa Taala? Adapun sebab keutamaan, semua itu adalah kerana mengingati mati dapat membuat seseorang tersedar dalam tipu daya dunia, serta mempersiapkan diri dia untuk ke akhirat. Adapun lupa pada mati mengakibatkan seseorang tergila-gila dalam syahwat dunia. Seseorang akan tergila-gila dengan syahwat dunia bila mana dia lupa mati. Kita tengok orang lupa mati macam mana tuan-tuan. Duk kejar dunia, nak pangkat itu, nak jadi ni, nak jadi ni, nak kaya lah itu, ini dan sebagainya. Kerana apa? Dia nak memenuhkan keinginan dan kehendak nafsu syahwat dia. Sebab apa? Lupa nak mati. Dah tua dah, kadang-kadang dah berumur, masih lagi berkaraoke lagi. Tak salah karaoke tuan-tuan. Karaoke tu tak salah. Tapi yang salah sampai tak solat tu. Sampai tak solat. Itu yang salahnya. Duk kejar dunia, duk kejar kekayaan. Tak salah kaya. Seperti saya sebut tadi, tuan, kaya lah tuan-tuan. Tapi jadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Tak salah kejar pangkat. Tapi jadilah orang yang berpangkat, yang ingat kepada Allah, yang mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Tak kira lah nak jadi PM ke, nak jadi menteri besar ke, nak jadi adun ke, YB ke, ketua kampung ke, pegawai apa pun tuan-tuan, tak kisah. Tapi jadilah pegawai yang mengikut cara Rasulullah, mengikut sunnatullah dan sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering mana orang yang benar-benar, orang yang beriman, orang yang ingat mati, dia jaga diri dia. Walaupun dia dilantik jadi itu, jadi ini dan sebagainya, dia menjaga tanggungjawab itu dengan dia mengingati bahwasanya itu adalah satu amanah, satu tanggungjawab yang perlu dia lakukan. Kerana apa? Setiap kullu mas'ulin, setiap pemimpin itu, setiap pemimpin, setiap ketua, apa yang akan berlaku pada dia, dia akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebab itulah salah satu nak merosakkan kelazatan cinta kita kepada dunia, iaitu dengan memperbanyakkan kita menyebut dan mengingati mati. Sebab apa? Kita tidak pasti dan mengetahui bagaimanakah kematian kita. Bagaimanakah kematian kita? Kerana apa? Disitulah penentu kehidupan kita di akhirat kelak. Sebab itulah sering kalilah kita mengingati mati. Jadi tuan-tuan berhormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Rasulullah SAW telah bersabda lagi dengan maksudnya, hadiah orang mukmin adalah mati. Hadiah orang mukmin adalah mati tuan-tuan. Hadiah bagi orang mukmin mati. Sebab itulah sering kali mengingati mati. Ingat kita nak mati dalam apa? Kita nak mati dalam husnul khatimah. Sebab itulah tuan-tuan ibadah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkanlah kita menyebut dan sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma tahtim alaina bil husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Kerana apa doa ini tuan-tuan? Doa ini adalah satu doa yang sangat-sangat ditakuti oleh syaitan laknatullah sebenarnya. Doa inilah yang sering dilupakan oleh syaitan laknatullah kepada kita, untuk kita menyebut setiap kali kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa inilah yang sangat-sangat syaitan pastikan kita tidak membacanya. Kerana apa? Setiap kali kita membaca doa ini, setiap kali kita baca doa ini, Allah matikanlah kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Wala tahtim alaina, jangan kau matikan kami dengan su'ul khatimah, kematian yang teruk, kematian yang sangat teruk, tidak elok dan sebagainya.
Kerana doa ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala ditakuti oleh syaitan. Syaitan bila mana saja kita baca doa ini, makna kata dia berkata, Allah biar habislah kita, manusia ni dah tahu tipu daya kita. Syaitan dok kata gitu tuan-tuan. Syaitan dok kata dah habis dah syaitan tak. Dia kata manusia ni dah tahu dah tipu daya kita. Sebab dia baca doa ni, kita dah cuba lupakan dia, kita dah cuba lalaikan dia, kita dah cuba buat itu buat ini, dia baca juga. Dia kata, apa yang berlaku pada syaitan setiap kali kita baca doa ini tuan-tuan, habis patah seluruh tulang belulang syaitan laknatullah. Habis seluruh tulang belulang patah. Disebut oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Imam dalam bab Husnul Khatimah. Habis hancur tulang belulang setiap kali kita baca doa itu. Tulang belulang syaitan habis hancur. Sebab apa? Dia telah menipu daya kita. Dia telah membisikkan kepada kita supaya mana kita terlupa untuk membaca doa itu. Sebab itulah sering-sering ingat mati. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak ambil satu kisah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita tahu tuan-tuan, Sayyidina Ali ni salah satu sahabat yang dijamin masuk syurga. Dah dijamin, ada 10 orang sahabat yang Rasulullah sebut dijamin masuk syurga. Salah seorangnya ada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa dia? Pernah satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia mengeluh tuan-tuan. Dia mengeluh. Bukan mengeluh sebab tak dapat jadi PM tuan-tuan. Bukan mengeluh tak dapat jadi menteri besar, bukan mengeluh tak dapat jadi itu jadi ini. Tapi dia mengeluh dengan keadaan bila mana dia mengeluh tu dalam keadaan yang hebat jugalah. Maksudnya mengeluh sungguhlah maksudnya. Dia mengeluh Allahu Akbar. Dia kata Allahu Akbar. Tentang apa dia keluh? Dia mengeluh tentang apa tuan-tuan? Dia mengeluh tentang kekurangan amalannya. Dia mengeluh tentang kurang amalan. Dia mengeluh tentang kurang amalan. Kita mengeluh sebab tak boleh kerja. Kita mengeluh sebab tak boleh nak buat itu. Kita mengeluh kerana COVID-19. Kita mengeluh kerana tak boleh itu, tak boleh nak membawang dan sebagainya. Kita mengeluh tak boleh sebab apa? Sebab hal-hal keduniaan. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia mengeluh sebab kurang amalannya untuk dia bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dia rasa kurang lagi amalan. Dia rasa kurang lagi amalannya untuk dia bawa menjadi satu bekalan dia ke akhirat. Yang kita semuanya mengetahui akhirat ini adalah satu perjalanan yang sangat jauh. Maka Sayyidina Ali dia mengeluh tuan-tuan. Dia mengeluh, Allah, macam mana amalanku ini, Allah terima ke tak? Dahlah, kalau anda katalah Allah tidak menerima, dahlah amalanku tak banyak mana, kan? Dahlah bekalan yang nak diperlukan ini banyak. Sebab apa? Perjalanan ke akhirat satu perjalanan yang sangat jauh. Sebab itulah kehidupan kita atas dunia ini tuan-tuan, diibaratkan kita sedang bermusafir. Orang yang nak bermusafir tuan-tuan sudah semestinya memerlukan bekalan yang sangat banyak. Mana mungkin ada bekalan sedikit untuk kita bermusafir? Jarang sekali lah tuan-tuan. Tuan-tuan balik kampung daripada Perlis ke Johor, duit dalam poket RM5 dia. Lebihnya dia kata tawakkal ala Allah. Tuan-tuan. Mestilah memerlukan bekalan, nak isi minyak dan sebagainya, untuk berhenti di NR, makan sikit, minum sikit lah. RM5 nak buat tak cukup rasanya. Jadi begitulah kehidupan kita yang menjadi satu motivasi bagi diri kita. Daripada kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini, dia seorang yang dijamin masuk syurga pun masih tetap mengeluh tentang kurang amalnya untuk dia bawa menjadi satu bekalan di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa dah nak habis. Dan yang keempatnya, jangan kita bangga diri, kan? Jangan kita bangga diri tuan-tuan, jangan kita riak tuan-tuan, jangan kita bangga diri kita.
Kerana apa? Riak tak boleh buat apa. Sebab itulah Rasul sebut dalam satu hadis. Hadisnya, satu penyakit yang amat aku risau, yang amat aku kuatiri pada umat akhir zaman, ialah penyakit riak. Apa dia? Syirik khafi. Yang ini disebut sebagai syirik yang tersembunyi, tuan-tuan. Syirik yang tersembunyi. Riak ini adalah syirik. Syirik yang tersembunyi. Melakukan satu perkara untuk ditunjuk-tunjukkan kepada orang. Melakukan satu perkara untuk orang puji. Menunjukkan satu perkara supaya mana orang wujud pada dia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada sesiapa yang bersifat riak. Dia tidak akan mencium bau syurga. Riak adalah satu daripada unsur syirik yang tersembunyi. Sebab gua syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam riak kat sini dalam. Riak, ujub dan sebagainya, takabur dan sebagainya. Kerana apa? Jangan ada sedikit rasa riak dalam diri kita dalam mana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak nunjuk-nunjuk kepada orang. Tapi jangan salah faham pula. Jangan ada salah faham. Dia ada yang salah faham. Kita ni, masyarakat kita ni selalu salah faham. Dia kata, jom mari pergi masjid. Dia kata, main solat jemaah masjid. Tak boleh, nanti orang kata riak pula pergi masjid. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu salah faham tentang agama. Salah faham tentang agama. Berjemaah di masjid adalah satu tuntutan yang digalakkan oleh baginda Nabi SAW, terutamanya kepada orang lelaki. Ada pula orang saling tu lah, salah faham. Jom lah kita jemaah masjid. Tak nak lah, nanti orang kata riak pula, rajin sangat ke masjid, dia kata. Payah manusia ni, tuan-tuan. Riak ni tak payah tu buat gitu, tuan-tuan. Terlintas di hati pun dah riak dah, tuan-tuan. Tak payah sebut gitu, terlintas je dalam hati, lewat lintasan hati je, zap, rasa buat benda kerana manusia, dah mari dah riak dah, tuan-tuan. Mari dah riak dah. Sebab itu disebut sebagai syirik khafi. Ini syirik yang tersembunyi. Buat kerja untuk menunjuk-nunjuk, untuk membangga diri dia. Maka jaga diri kita daripada sifat-sifat mazmumah ini, sifat-sifat keji ini. Kerana apa? Riak ni satu perkara yang sangat ada dalam diri. Macam saya lah kadang-kadang, macam kita ni, macam saya, tuan-tuan, duduk kat depan mengajar contoh dan sebagainya. Dia mari kadang-kadang. Betul tak dia mari, tuan-tuan? Rasa aku lah paling hebat ni. Aku lah hebat. Orang depan ni semua bengong belaka, bodoh belaka, tak? Betul tak, tuan-tuan? Dia mari kadang-kadang gitu. Ini bahaya riak. Sebab dia syirik yang tersembunyi. Syirik khafi. Inilah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Jadi caranya macam mana? Jadi caranya kena banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah letak dalam diri kita, campak dalam diri kita adalah sifat mahmudah. Ini sifat-sifat yang terpuji tadi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan berhormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini dia, jangan kita bangga dirilah. Jangan kita duk cerita itu, cerita ini. Cerita sebab apa? Orang yang riak ni dekat akhirat nanti Allah berpaling daripada dia, tuan-tuan. Orang yang riak ni Allah berpaling daripada dia. Bila orang riak ni pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak mohon pertolonganmu, ya Allah. Apa Allah buat pada orang yang riak? Allah halau mereka. Allah paling diri, Allah halau. Mu pergi carilah. Jangan cari aku, Allah kata. Aku bukannya tempat untuk kamu cari minta tolong. Kamu pergi minta tolong dengan mana? Dengan sesiapa yang kamu minta tolong masa atas dunia tadi. Yang kamu buat satu kerja tadi kerana orang tu, kamu pergi minta tolong dengan dia lah. Atas dunia kita buat, menunjuknya kita, hebatnya kita buat kerja hafiz, hebatnya buat ini sebab nak nunjuk ke orang. Nak nunjuk ke orang kita ni rajin, kita itu, kita dan sebagainya. Maka Allah kata, mau pergi cari orang tu, minta dia tolong kamu. Allah halau. Hati-hati dengan sifat riak. Hati-hati dengan sifat-sifat ini. Kerana apa? Perkara inilah yang sering-sering syaitan bisikkan dalam hati kita. Jadi yang terakhirnya, sebagai penutupnya, yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, jangan dedahkan aib orang lain. Jangan dedahkan aib orang. Simpan-simpanlah sikit
Tuan-tuan, ni habis segala benda dia ceritanya, aib orang tu sampai luar dalam dia cerita. Lu bukan luar saja pun cerita, yang dalam pun dia cerita juga. Habis serba-serbi dia cerita belaka tentang orang. Yang dia baik semua, kalau dia baik semua, orang lain semua tak kena. Orang lain semua tak kena bagi dia. Duk tunjing jari ke orang ni, dia dan sebagainya. Semua orang jahat belaka. Tuan-tuan ingat, ghibah ni, buka aib ni satu benda yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan duk cerita aib orang, tuan. Kurang-kuranglah cerita. Baik cerita tentang diri kita. Diri kita pun lagi banyak aib daripada orang lain. Tuan-tuan, betul tak? Kita tengok sikit dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Tuan-tuan boleh lihat dalam suratul Hujurat ayat yang ke-12, yang mana Allah berfirman yang bermaksud, dan jangan pula setengah kamu mengumpat yang lain. Sukakah salah seorang kamu bahawa dia memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu tidak suka memakannya. Ini diibaratkan orang yang mengumpat, orang yang memfitnah. Sebab itu dalam hadis Nabi, al-fitnatu asyadul minal qatl. Fitnah itu sangat dahsyat, sangat teruk daripada bunuh, tuan-tuan. Bunuh tu teruk dah. Satu perkara yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari segi konflik pun haram. Bahkan dari segi sudut fik pun, menghuluskan benda tajam kepada sesama Islam pun dah dikira haram, berdosa. Ini pula membunuh nyawa, mengambil nyawa yang bukan kerja kita. Kita mengambil pula tugas Allah Subhanahu wa taala. Maka pun menjadikan dia dosa besar. Tetapi fitnah itu lagi besar. Fitnah itu lagi besar. Sebab apa? Dia bawa kepada seluruh keturunan keluarga dia. Membicarakan tentang keburukan-keburukan itu lepas satu generasi. Duk cerita tentang fitnah, sehingga mana memburukkan kehidupan orang itu. Sebab itulah dia lebih dahsyat daripada bunuh. Sebab itulah orang yang mengumpat ni juga, ialah diibaratkan seumpama dia makan daging saudara, makan mayat, makan daging mayat saudara dia sendiri. Sedangkan siapa suka? Kan ada orang suka makan daging mayat. Dan daging hidup-hidup ni pun orang tak berani nak makan. Yang makan daging lembu lah, kita makan daging lembu. Daging kebab, kambing, unta, kan? Ini orang yang mengumpat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama dia makan daging mayat saudara dia. Fakarihtumuhu, sedangkan kamu benci. Allah tanya, Allah jawab. Mu benci tapi duk mengumpat, duk menyatakan orang, duk mendedahkan aib orang dan sebagainya. Maka adakah itu satu perkara yang perlu kita buat atau perkara yang perlu kita tinggalkan? Fikir-fikir sama-sama. Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap Muslim bagi Muslim lainnya maka haram darah, harta dan dirinya. Mana kata bagi kita, hak kita sesama Muslim. Hak kita sesama Muslim, haram bagi kita darah dia. Haram bagi kita harta dia. Haram bagi kita diri dia. Makna katanya, haram kita membunuhnya, haram kita memakan hartanya tanpa keizinan, dan haram dirinya diumpat, dikeji, dihina, difitnah, dibuka aib dia. Haram. Tapi kita lah paling ramai orang Melayu ni banyak burukkan orang, cerita orang, mulut tak habis-habis. Mu kena ingat orang yang suka mengatakan orang ni, antara dua benda yang menyegerakan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, lidah lah. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar tegur, Sayyidina Umar tanya, wahai Abu Bakar, apa mu main lidahmu? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar, sesungguhnya benda inilah nanti yang menjadi benda yang boleh menyebabkan aku ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam hadisnya, kan?
Bila mana sahabat, ya Rasulullah, manakah satu anggota yang sangat perlu aku kena jaga tu? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Yang perlu kamu jaga. Bila mana Rasulullah kata itu, Rasulullah mengeluarkan sedikit lidahnya yang mulia dan menunjukkan dengan jarinya ini. Benda ni dia kata. Lidah. Rasulullah keluarkan sedikit lidahnya yang mulia, ditunjuk. Benda ni. Benda inilah yang sangat-sangat kamu kena jaga. Kerana apa? Dia akan menghumbankan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada aib orang. Sebagai penutupnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu kisah Nabi Musa alaihi salam ketika mana umatnya mengadu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Umatnya mengadu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, hai Nabi Allah Musa, dia kata, kan, oi, dah lama dah tempat kita tak hujan ni, dia kata. Dah lama dah tempat kita tak hujan. Mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Tuhanmu supaya mana kita supaya Tuhanmu menurunkan hujan. Maka dihimpunkan seluruh orang-orang yang ketika itu beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa AS naik ke atas bukit Tursina, memohon dan bermunajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya mana Allah turunkan hujan. Menyampaikanlah rayuan daripada orang-orangnya, umat-umatnya kepada Allah supaya mana diturunkan hujan. Akan tetapi hujan tak turun. Allah tak makbulkan doa Nabi Musa AS. Lalu Allah menyatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, dia kata, aku tak boleh terima dan makbulkan permintaan kamu. Kerana apa? Di dalam ramai-ramai yang berada di hadapan kamu yang memohon untuk diturunkan hujan itu, ada seorang sahaja. Yang seorang sahaja yang hampir 40 tahun dia melakukan dosa dan maksiat kepada aku. Tak pernah sekali dia minta ampun kepada aku. Allah nyatakan. Maka aku tidak mampu aku tidak boleh memakbulkan. Tidak mampu, silap sana. Tidak boleh memakbulkan permintaan kamu. Maka Nabi Musa turun daripada bukit Tursina. Dia turun daripada bukit Tursina, maka bertemu dengan umatnya, wahai umatku, Allah tak makbulkan permintaanku. Kerana apa? Di hadapan aku ini, dalam kumpulan kamu ni, dalam kalangan kamu ni, dia kata, ada yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hampir 40 tahun. Tak pernah sekali pun minta ampun kepada Allah. Tidak pernah sekali pun meminta taubat kepada Allah. Maka aku mintalah, jika ada di depanku ini yang sebegitu, maka aku minta keluarlah daripada kumpulan ni. Halaqah ni dia kata. Keluarlah. Supaya mana dengan dia keluar daripada halaqah ni, berkemungkinan Allah akan mendengar, menerima, memakbulkan doa kita. Agak-agak kalau anda katalah diri tuan-tuan, perempuan, ibu ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak nak keluar tak? Tuan-tuan, agak-agak nak keluar ke tak? Cik jawab. Agak-agak nak keluar ke tak, tuan-tuan? Allahu Akbar. Barakallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agak-agak keluar tak, tuan-tuan kita? Confirm lah tak keluar, tuan-tuan, tak? Kan? Confirm lah tak keluar. Anda kata keluar lah, tuan-tuan, gamaknya berapa keturunan kena kutuk, tuan-tuan. Jadi bahan ya. Maka apakah yang berlaku, tuan-tuan? Tak kala selepas itu, selang beberapa selepas itu, tuan-tuan, hujan turun dengan selebat-lebatnya, tuan-tuan. Selang selepas Nabi Musa bertanya tentang perkara itu, hujan turun dengan selebat-lebatnya, tuan-tuan. Nabi Musa kata, tadi Allah kata tak makbulkan. Macam mana boleh hujan selebat-lebat ni, tuan? Macam mana boleh hujan selebat-lebat ni, tuan? Maka Nabi Allah Musa naik ke atas bukit Tursina, lalu bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bukankah tadi kamu tidak menerima akan doaku dengan asbab adanya seseorang yang melakukan dosa dan maksiat kepada kamu? Tapi kenapakah kamu menurunkan hujan dengan selebat-lebat ini, ya Allah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjawab akan persoalan itu, wahai Nabi Musa, sesungguhnya, wahai Musa, Allah kata, sesungguhnya
Orang yang aku sebut tadi, dalam mana kamu bertanya tadi, dia kata, ketika itu dia bertaubat kepadaku, meminta ampun dosa kepadaku. Maka dengan asbab itu aku turunkan hujan dengan selebatnya. Akan tetapi wahai Musa, dia kata, sesungguhnya anda katalah aku ingin mengaibkan hamba aku. Anda kata aku ingin mengaibkan hamba aku tadi. Sebelum engkau tanya soalan, aku dah suruh dia bangkit. Ketika mana dia bertanya, engkau bertanya soalan tu, aku dah suruh dia bangkit dan berdiri. Tetapi wahai Musa, dia kata, aku menjaga aib hamba-hambaku, wahai Musa. Aku menjaga aib hamba-hambaku. 40 tahun aku menjaga aibnya. Takkanlah akan asbab umatmu ingin meminta hujan pada hari ini. Aku ingin membuka dan mendedahkan aibnya kepada kamu semua. Allahu Akbar. Tabarakallahu fik. Allahu barik fik. Allahu Rahmanur Rahim. Allahu Malikul Quddus. Allah Zul Jalali wal Ikram. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Arsyil Azim. Allahu Hannan. Allahu Mannan. Allahu Badius Samawati wal Ard. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sungguh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selama mana kita hidup atas dunia ini, Allah sentiasa menjaga aib kita. Seperti mana lelaki tadi, Allah menjaga aib dia 40 tahun. Allah tidak menedahkan aibnya pada hari tersebut. Nak menunjukkan kepada kita, bila mana kita menjaga aib orang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga aib kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengasihi orang-orang yang sentiasa menjaga aib. Jangan kita dedah aib ini kepada orang. Jangan kita dedahkan aib kepada orang. Takut nanti Allah dedahkan aib kita kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekarang itu insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bicara kita pada pagi ini, kata nak sekejap terlebih juga. Allahumma salli ala Muhammad. Selesai kita membicarakan nasihat Imam Syafi'i tentang 5 perkara yang perlu kita perbanyakkan. Apa dia? Yang pertama, perbanyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menyebut nama makhluk. Kedua, perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia. Ketiga, perbanyakkan menyebut dan mengingati hal kematian daripada hal kehidupan. Yang keempat, jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga. Jangan kita riak, jangan bangga, jangan ujub, jangan takabur, jangan semaah. Yang kelima, jangan menyebut-nyebut dan menampak-nampakkan keaiban atau keburukan diri orang lain. Takut nanti Allah buka aib kita. Jadi wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang silap, yang kurang itu datang daripada kekurangan diri saya. Walaupun secara hakikatnya baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup, tangguhkan majlis ilmu kita dengan sedikit doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yamukafi mazidah. Ya rabbana kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma na'udzu bika minal baraz wal junum wal juzam wa min syai'il asqam. Allahumma ashif anna bala'an wa waba'an wal fahsya'an wa ghala'an ma la ashfi ahadun ghairaka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wa ard. Ampunilah ya Allah akan segala dosa-dosa kami ya Allah, segala dosa yang secara sengaja atau tidak sengaja, dosa secara terang atau secara tersembunyi. Maka Engkau ampunilah segala dosa-dosa dan silap kami ya Allah. Dan ya Allah, Engkau ampunilah juga ya Allah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Engkau kasihanilah mereka berdua sebagaimana Engkau mengasihi kami sejak kecil kami, lagi kecil lagi ke ayah ya Allah. Dan ya Allah, Engkau berkatilah, Engkau ampunilah, Engkau berkatilah
Kedua ibu bapa kami ya Allah yang telah meninggalkan kami atas salah-salahnya yang telah meninggalkan kami, terangkan kuburnya, luaskanlah kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah, terangilah kuburnya, luaskanlah kuburnya, jadikanlah kubur itu tempat istirahat terbaik baginya, jangan kau jadikan kuburnya daripada keluar kawah api neraka-Mu, jangan kau sempitkannya, jangan kau seksanya dengan seksaan yang begitu azab dan mengerikan. Waliyazubillah ya Allah, dan kau ampunilah ya Allah dosa-dosa seluruh ahli keluarga kami, isteri kami, suami kami, anak-anak, kaum kerabat, sanak saudara kami ya Allah. Begitu juga ampunilah dosa jiran tetangga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Manan ya Badi'us samawati wal ard, dengan kalimah-Mu ya Allah, dengan kalimah-Mu yang agung ya Allah, kami berlindung daripada segala musibah ini ya Allah. Engkau angkat kembali COVID-19 ini ya Allah, kau jauhkan kami daripada musibahnya, kesesaraannya, kesakitannya, kemudaratannya daripada kami ya Allah. Kau berikanlah ya Allah kesembuhan kepada mereka yang terkena ya Allah, bagi mereka yang terkena ataupun yang hampir terkena ataupun belum terkena, hindarkanlah ya Allah daripada diri kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba yang sentiasa tunduk, patuh dan taat dan takwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, campakkanlah ke dalam diri kami segala sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji ya Allah, dan Engkau keluarkan daripada diri kami ya Allah segala sifat-sifat keji, sifat keji dalam diri kami, hasad, fitnah, mengumpat dan sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami syurga-Mu ya Allah, kurniakanlah kami syurga-Mu ya Allah, kurniakanlah kami syurga-Mu ya Allah, syurga yang Kau janjikan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh ya Allah. Dan kami mohon sungguh-sungguh kepada-Mu ya Allah akan kebaikan yang ada dalam hari ini dan seluruh kebaikan yang ada dalamnya ya Allah. Dan kami mohon perlindungan-Mu daripada kejahatan yang ada dalam hari ini dan seluruh kejahatan yang ada dalamnya. Dan kami mohon pada-Mu ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui. Dan kami mohon perlindungan-Mu ya Allah daripada kejahatan yang kami ketahui dan kejahatan yang kami tidak ketahui. Dan ya Allah, jadikanlah kami hari ini ya Allah hamba-hamba yang memberi pertolongan kepada orang Islam yang lain, dan janganlah Kau jadikan kami ya Allah menjadikan diri kami ya Allah, jangan Kau jadikan diri kami ya Allah yang membuat jahat kepada orang Islam yang lain. Jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, pandulah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, dengan kami bertawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Hanya kepada-Mu kami menelah tangan, memohon kerahmatan, memohon keberkatan, memohon keredaan, memohon rezeki, memohon kesihatan, memohon afiah. Dan hindarkanlah diri kami daripada kami menjadi hamba yang kufur, hamba yang musyrik, hamba yang munafik, hamba yang melakukan dosa kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tangguh majlis ilmu kita dengan kifaratul majlis dan juga suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang nak membantu madrasah saya, nak membantu rumah hasnaf saya, bolehlah terus backingkan ke dalam akaun pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah yang nombornya 8602 573918. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang nak menyumbang kepada akaun akaun pertubuhan CIMB nombornya 8602 573918, atas nama Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih
Al-Idrisiyah Selangor. Atas nama Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah Selangor, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh masukkan terus ke dalam akaun tersebut. Tuan-tuan itu dia dalam tu, tuan-tuan boleh tengok. Itu dia saya ambil atas nama Pertubuhan Dar Asnaf Al-Fatih Al-Idrisiyah Selangor. Moga-moga setiap sumbangan dan infak tuan-tuan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dapat membalasnya. Moga-moga Allah temukan kita pada pagi esok, insya-Allah. Janji kita pada esok kuliah duha kita pada pukul 9 pagi esok, insya-Allah. Esok kita nak membicarakan tentang salah satu lagi daripada wasiat Imam Syafi'i rahimahullah taala, iaitu kita membicara tentang hindari perasaan marah. Hindari perasaan marah, walaupun kita suka marah-marah, betul tak? Termasuk mengakulah. Kita tajuk pada hari esok, hindari perasaan marah. Waktu yang sama, kuliah duha pukul 9 pagi di FB Live Muhammad Fazil Syi'lah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi pada hari esok waktu yang sama 9 pagi dengan tajuk hindari perasaan marah. Tapi kalau marah-marah sayang tak apa. Marah tapi sayang, marah sayang. Tapi jangan marah-marah semua, nanti orang lari. Allahu a'lam bissawab.